Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Kabar baik. Baik. Oh, wow. Okay, I am happy and excited to meet all of you at the start of our second day. And I hope that you are equally and truly and really excited to be with me. Yes or no? Yes. Yeah. Okay. Well. If you are really, truly excited to be with me, I want you to demonstrate your excitement. Okay. And the way for you to demonstrate your excitement is when I count 1, 2, 3. I want all of us together to shout happy. Okay, get ready. 1, 2, 3. Happy. Okay, very good. Okay, bagus. Okay, jadi pagi ini kita akan mulakan sesi kita. Semalam satu hari kita cakap bahasa Melayu. Nak bagi peluang pula untuk anda berlatih bercakap dalam bahasa Melayu pula. Semalam satu hari kita berlatih bercakap dalam bahasa Inggeris. Minta maaf jadi hari ini saya nak bagi peluang untuk anda berlatih menggunakan bahasa Melayu pula. Takut pula nanti bila kena present dalam bahasa Melayu pun tak pandai pula kan ya. Okey. Jadi apa yang saya ingin anda lakukan pada pagi ini ya, saya minta anda untuk bercerita ya. Apa-apa cerita, cerita dongeng, cerita hikayat, cerita rakyat, cerita Cinderella, cerita Snow White, cerita Rapunzel, apa saja ceritalah. Ya. Ya, andaiannya adalah kami ini adalah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, I want all of you to assume that we are your children and you are telling us a story. Okay, any story. It can be a folk tale, it can be a fairy tale, it can be a real story, whatever, as long as it is delivered in the form of a story. Okay. Jadi fikirkan satu cerita, buat dulu dalam bahasa Melayu. Tak payah panjang, janganlah bagi hikayat 1001 malam. Ya, okay, jangan bagi hikayat 1001 malam udahlah. Okay, just a simple story. Dalam 5 minit lebih kurang, ya. Ingat, anda menyampaikan kepada anak-anak. Jadi bagaimanakah caranya anda bercerita kepada anak-anak? Jadi kita nak berlatih dan lihat. Dalam sesi ini kita akan belajar cara bercerita supaya anda juga dapat bercerita dengan lebih baik apabila anda membaca cerita kepada anak-anak. Ya. Takut pula kalau mama dengan daddy dia pandai sangat bercerita, tak malam pula minta baca cerita. kan betul tak? Betul tak Puan Mazura? Nanti tak malam pula suruh kita cerita Tunggu kita nak suruh kita cerita. Sebab seronok sangat dengar cerita. Okay? Alright. So, pilih satu cerita. Think of a story that you want to share. Okay, it can be any story. It can be a fable, Aesop fable. It can be the story of the tortoise and the hare and the tortoise. It can be story of Little Mermaid, Rapunzel, Snow White, Cinderella, Sang Kancil, Hang Nadim, dan juga Todak Melanggar Singapura. Okay. Apa saja cerita. Okay. Pak Zura dah pilih dah satu cerita. Sekejap Captain. Kejap. KJ? KJ dah pilih satu cerita? Nak fikir Captain. Fikir. Betty, have you selected a story? In Mandarin can
Can. I will pay attention to your intonation. Okay, you can try if you want to in Mandarin. It's okay. You can try. Siti Sarah? Tengah fikir ni. Tak ingat. Tak Tak ingat. Allah, takkanlah tak ingat cerita. Sebab Kita banyak tak Kita sang kancil pun boleh. Okey, Tok T. Ya. Apa cerita Tok T selalu tetap malam pada anak Tok T? Apa ke nama anak Tok T tu? Biarlah rahsia. Bukan biarlah rahsia nama anak tu. Alah, lupa dah. Afia. 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 Ya. Cik, macam anak sendiri pula. Bayangkan saja. Bayangkan je. Mesti dia ada suruh Tok T cerita kan? Ada. Oh, akhirnya kita nampak juga muka Era Fazira. Padam balik. tengah remote. Sorry. Ada HQ masa tengah nak set up tarikh jap. Kejap padam. Hari-hari ni pun Sorry Kat, HQ tengah set up saya punya ni. Okey, tak apa. Boleh tu. Kristen, what story have you got for us? I'm thinking tak ada anak, so I kena fikir jap. Tak ada anak. Apa je lah cerita pun kan. Okay, any story, short story. Okay. The grasshopper and the apa tu? The ant and the grasshopper pun boleh. Okay, the story of sour grapes pun boleh. Apa sajalah. Okay. Okay, I'm done. So you have a story. Okay. Hold on. What story do you want to share with us, Betty? Yeah, Captain. So I have got this short story from the Google. So it's called Tikus Panda melawat Tikus Panda dengan Tikus Kampung. Tikus panda dengan tikus kampung. Tikus bandar dengan tikus kampung. Yeah. Okay. Hold on. Tony. Yes, sir. You have a story for us? I was busy fighting. Fighting? Okay, the story. Arnab dan kura-kura. Boleh kalau nak. Okay. Boris Becker, do you have a story, Boris? I'm still thinking, Captain. Okay, pagi ini kita akan berkongsi cerita dalam bahasa Melayu. Okay, kita akan berkongsi cerita dalam bahasa Melayu ya. Apa-apa cerita? Cerita rakyat boleh, cerita fairy tale boleh, sang kancil boleh, hang nadim boleh, kura-kura dan juga arnab pun boleh. Apa sajalah cerita. Okay. Bill. Yeah, Sir boss. Bill Shankly. Yeah. Okay, this morning is a storytelling session. So you are to choose a story. A Okay. folk tale, a fable, a fairy tale, a Malay folk tale, any story, ya. Okay. Okay, it is to be delivered in BM dalam bahasa Melayu kali ini. Kita bercerita, andaiannya, assumption, we are your children. So entertain us. Okay. Okay. Solos. Oh, Solos. Dah pilih cerita dah? Dah. Okey, apa ceritanya? Anak-anak sidik. Anak-anak sidik. Okey. Syazwan. Ya, Captain. Syazwan. Lihat di sekeliling anda. Ya. Anda bersama orang-orang yang terkenal dan juga ternama. Contohnya Captain Jack Sparrow, Fazura, Tok T, Bill Shankly, Beautiful Betty, KJ, Tony Stark. Okay.
Jadi pilih satu watak yang terkenal ternama yang anda kagumi dan tukar nama anda kepada nama watak tersebut. Kita akan guna nama itu sepanjang hari. Okay. Saya dah Banyak miss semalam. Ya, betul. Jadi pilih satu nama ya. Satu nama. Syazwan, pastikan yang sama jantinanya dengan anda Ya, janganlah pilih contohnya Mira Filza, pelik saya panggil. Mira, lepas tu on camera, ya Allah Syazwan. Okay. Okay, so before you start telling a story, so let me share my screen. A few things I would like to remind you. Alright, so once again, I would like to remind you that there are 3 elements of vocal variation. Now, vocal variation is important so that we don't bore our audience to death. Ya, penting. Kepelbagaian suara ni penting kerana kita tidak mahu membosankan audience kita. Kalau mereka bosan, mereka tak bagi tumpuan. Kalau mereka tak beri tumpuan, kita tak dapat nak pujuk. Jadi nak pujuk, kita perlu menarik perhatian. Maka salah satu yang kita boleh lakukan untuk kita menarik perhatian adalah dengan cara kita pelbagaikan suara. Okay, you can gain your audience's attention by varying your voice. And these are the 3 elements. So the first one is the volume. Volume ni kuat. Ada kala kita cakap perlahan. Ada kala kita kuatkan suara kita. So itu volume beza. Ada kuat. Ada juga perlahan suaranya penyaringannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan intonasi, variasi dan intonasi. Jadi ada kadang-kalanya kita bercakap dengan meninggikan intonasi suara kita. Ada kalanya kita bercakap dengan suara yang lebih rendah intonasinya. Jadi yang ini sebenarnya lebih kita gunakan bila kita bercerita. Jadi kita nak bercerita kan, bolehlah guna. Kalau ada 2-3 watak boleh beza-bezakan. Ya, contohnya kalau kita tengok cerita, kita mainkan watak-watak Upin dan Ipin. Upin dan Ipin tinggilah suara dia. Kalau kita mainkan watak Tok Adi Upin dan Ipin. Ada ke Tok Adi? Betul Tok Adi. Kan? Itu kita rendahkan suara kita. Kan? Gitu ya. Ataupun Bobo Boy. Bobo Boy tinggi suaranya. Lepas tu Papa Zola. Kan? Papa Zola. Kan? Dia rendahkan suara. Jadi nak bezakan watak-watak ya. Dan kita juga boleh membezakan our speaking rate. So sometimes you want to speak faster because you want to convey a sense of urgency. We must do it now. We must do this now. It is urgent. We must do it now. Jangan buat this is urgent. You must do it now. Jadi kalau bendanya nak segera, if you want to convey a sense of urgency, then you can speak faster. Okay, like what I demonstrated just now. So if you want to convey a sense of urgency, then you need to speak faster. However, if you are talking about something which is serious, then you can speak at a slower rate, like what I am doing now. Okay? Jadi ini adalah kepelbagaiannya lah. Okay, jadi vocal variation. It is not about speaking louder for all the words. Selected words only. Yeah, not all the words. Okay. So you combine vocal variation of volume, with your advanced hand gestures. So for example, the first one, as I like to remind you, is when we describe things big, small. Okay. Stress important keywords and ideas. And then finally, when you negate things, no, didn't, couldn't, shouldn't, tidak. Yeah, numbering, 1, 2, 3. Okay, that is the advanced hand gestures. Okay, jadi bila kita
bercerita tentang kepelbagaian suara, kenyaringannya, the volume. So when you come across a descriptive word which is the adjective, so please speak louder. Please speak louder. Okay, for that particular word. For example, this is a huge problem. It is a square ticket. No, sticker, ya. Gitu. Ini satu masalah yang besar. Bentuk stiker itu segi 4. Right. And then the next one is when you want to stress important keywords and ideas. This is an important issue. This is an important issue. The vendor must deliver. The vendor must deliver. Dalam BM pula, ini satu perkara yang penting. Kita mesti bekerjasama. Kita boleh melakukannya. Jadi, apa sajalah perkataan yang kita mahu beri penekanan, maka kita gariskan dan kita kuatkan penyaringan suara kita. Okey, lepas tu negatif. Tidak. Okey, jadi bila kita bertemu dengan perkataan negatif, don't, couldn't, wouldn't, shouldn't, didn't, cannot. Kuatkan suara kita untuk perkataan itu, ya. Contohnya, the vendor couldn't deliver. The vendor couldn't deliver. The vendor couldn't deliver. Ya, pembekal kita tak dapat menghantar barang. Pembekal kita tak dapat menghantar barang. Pembekal kita tak dapat menghantar barang. Okay. Lepas tu numbering. So emphasize the numbers because all numbers are important. Yeah, for example, my first point. My first point. My first point. Okay. My second point. My second point. My second point. Langkah pertama. Langkah pertama. Langkah pertama. Langkah kedua. Okay. Jadi nilai sesuatu barang pun penting juga. Kuatkanlah. Ya. Harganya RM1,5 juta. Harganya RM1,5 juta. Harganya RM1,5 juta. The price is 1.5 million. The price is 1.5 million ringgit. Kuatkan. Okay. Numbering. Right. So intonation, as I've said just now, which is the second element of vocal variation. First, volume. Second is the intonation, the pitch. So you have the high tone and the low tone. Okay. Jadi ini kita guna nak membezakan watak contohnya lah. Jadi kita ada Papa Bear, watak Papa Bear. Siapa tidur di katil saya? Lepas tu Mama Bear, siapa tidur di katil saya? Baby Bear, siapa tidur di katil saya? Okay. Beza-bezakan suara. Right. Lepas tu yang ketiga, variasi dalam kelajuan kita bercakap. Okay. Jadi biasa tu normal. 60 perkataan seminit adalah kadar biasa. Kalau kita perlahankan, ia adalah kadar 30 perkataan seminit. Kita gunakan apabila kita nak menyampaikan satu perkara yang serius, yang penting, yang mesti diambil perhatian oleh pendengar, maka kita menggunakan kederasan ucapan yang perlahan-lahan. Seperti mana yang saya tunjukkan kepada anda sekarang. Walau bagaimanapun, jika kita nak menyampaikan satu maksud dan tujuan di mana masa itu adalah amat penting sekali, kederasan suara kita gunakan. Ya. Jadi ataupun bila kita nak memaklumkan bahawa kita sedang mengalami satu situasi yang cemas, kita juga perlu bercakap dengan lebih deras lagi. Ya, contohnya kalau nak melaporkan ada kebakaran.
Mana sesuai? Hello Upin. Nak bagi tahu Upin. Ada bilik store kita di tingkat 3 sedang terbakar sekarang. Ataupun Upin. Store di tingkat 3 kita sedang terbakar. Nah, mana satu yang lagi sesuai? Mana tu Upin? The letter. Ha? Yang perlahan tu? Belakang tu lah, okey lah. Yang perlahan tu? Yang Upin. belakang tadi. Oh yang belakang tu. Bukan je Upin. Store kita tingkat 3 sedang terbakar sekarang. Jangan cepatlah Upin. Saya pun dengar. Tak habis cakap dah terbakar dah store habis semua rentung. Okey. Upin, store kita tingkat 3 sedang terbakar. Kan? Cakap kuat lah. Okey. Keadaan yang cemas, okey? Jadi kita bercerita pagi ini kerana saya nak memberi peluang kepada anda semua berlatih variasi suara, ya. Variasi dalam bentuk kelajuan, dalam bentuk intonasi dan juga dalam bentuk kenyaringan. Ingat ada 3 tu. Cubalah 3 tu. Ya, barulah menarik. Okey, jadi siapa berani dan gairah nak mencuba bercerita pada pagi ini? So who wants to be the first? Who wants to be the first? Betty, you want to try? You want to be the first? Dengar tadi nak ceritakan tentang tikus kampung dan juga tikus bandar. Okay, let me try. Boleh ya? Okay, so ladies and gentlemen, please welcome Betty with her story, Tikus Bandar, Tikus Kampung. Kita seru nama dia, Betty! Okay, get ready. 1, 2, 3. Betty! Okay, Betty, over to you. Okay, good. Selamat pagi, Kapten dan kawan-kawan sekalian. Pagi. Selamat pagi. Betty kat sini, beautiful Betty kat sini. Hari ini nak cerita, nak cerita satu insiden. Okay. Nak cerita pasal tikus dengan tikus bandar dengan tikus kampung. Okay. Tikus bandar dengan tikus kampung ialah sepupu. Satu hari, tikus bandar pergi rumah tikus kampung and then satu hari tikus bandar telah pergi ke rumah tikus kampung. Ya, satu hari tikus bandar telah pergi melawat tikus kampung. Ya. Tikus kampung menghidangkan makanan jagung, ubi dan beras. So tikus bandar tak suka dengan makanan yang dihidangkan kerana tidak lazat. Tak suka. Kuat lagi. Tikus bandar tak suka kepada makanan yang dihidangkan oleh tikus kampung kerana dia kata tak mau. Dia kata tak mau, tak sedap, tak lazat langsung. So, okay. Tikus bandar dia offer kepada tikus kampung tu, apa kata you datanglah ke bandar and then tengok apa yang saya makan, saya enjoy dekat kampung. Saya hidangkan kepada anda. Saya hidangkan kepada awak. Okay. Satu minggu kemudian, tikus kampung pun lah pergi melawat ke bandar and then sepupu dekat bandar.
Okay. And then on the way pergi ke bandar, tikus tu kena nyaris teranggar oleh kereta on Yang ini nyaris ya. Jadi kita cemaskan laju Ya, dalam perjalanan ke bandar, tikus kampung itu nyaris dilanggar oleh sebuah kereta. Ya, okay. Ulang balik. Kerana Ulang balik. oleh kerana tikus kampung dia tidak pernah pergi ke bandar, so on the way nak pergi ke bandar, tikus tak boleh cakap masa on the way pergi bandar, tikus kampung dia nyaris dilanggar oleh kereta dan mati on the spot. So Mati. nyaris kan, nyaris. Kita je lagi dah mati dah. Okay, nyaris dilanggar oleh kereta masa on the way nak pergi bandar. So finally tikus kampung tu sampai ke rumah sepupu bandar. Okay. Okay. Tikus bandar dia bawa dia pergi rumah yang besar. Rumah yang besar. Rumah yang besar dengan makanan yang lazat dekat atas meja dapur tu. Ya. Okay, dalam tu ada donut, ada cheesecake, ada Kentucky Fried Chicken yang macam-macam yang lazat sangat. Okay, masa tikus-tikus tu nak start makan makanan tu, pula terdengar suara dari belakang. Tiba-tiba kucing keluar, and then nak kejar mereka. Tiba-tiba seekor kucing telah keluar dan menangkap mereka. Ni kuatkan masa tu Tiba-tiba seekor kucing keluar dari belakang nak menangkap mereka. Okay. Tikus-tikus tu pun lari menyelamatkan sendiri, and then keluar daripada rumah tu akhirnya. So sepupu bandar tu pun rasa sorry sangat, and then offer kepada tikus kampung tu, marilah kita pergi rumah yang kedua, and then kita makan makanan lagi. So tikus kampung tu pun cakap, tak apalah, biar aku balik kepada kampung aku, asalkan aku walaupun makanan dia tak sedap, but aku boleh hidup dengan tenang dan sejahtera. Walaupun makanan aku tak sedap, aku boleh hidup dalam aman, sejahtera dan selamat. Walaupun makanan aku tidak sedap, tapi aku boleh hidup dengan aman. Aku boleh hidup. Aku boleh hidup aman dan sejahtera. Terima kasih semua kawan-kawan. Itu je cerita aku. Caranya. So the lesson of the story. So irrelevant, tak kisah. We shouldn't have look into the materialistic, but we should have enjoy what we have, and then live with what we have. Yeah, we should enjoy what we already have. Ulang, we should enjoy what we already have. We should enjoy what we already have, and then live with whatever we have now. Thank you. Okay, very good. Wah, I'm very happy dan saya gembira kerana Betty pandai cakap bahasa Melayu. Hebat. Hebat tak Betty? Hebat. Hebat kan? Okey, jom kita bagi satu tepukan pada Betty. Jom. Hebat. Okey. Jadi Betty pun boleh guna teknik yang sama nanti bila kita buat pembentangan at the corporate level and so on. Right? You can also use the same technique to make your presentation more exciting to your audience. Alright? Okay, very good. Okay, selepas Betty, siapa pula yang nak bercerita ni? Come on. Aku panggil. You want to call? Okay, you can call. Miss Azura. Azura, bukan Azura. Miss Azura. Azura tu girlfriend Zack.
Ini Fazura. Dia surat Okey, 11 tekan. apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita panggil. Kita seru. Fazura. Okey, kat ready. 1, 2, 3. Fazura. Okey, Fazura. Over to you. Okay, selamat pagi kawan-kawan sekalian. So Pagi. hari ini Cik Fazura nak bercerita tentang arnab dan kura-kura. Anak dan kura-kura. Okey, bagus. Okey, begini ceritanya. Pada satu hari, seekor kura-kura sedang berjalan-jalan di dalam hutan sambil mengambil udara yang segar. Semasa dalam perjalanan di dalam rimba itu, sang arnab telah bertemu dengan sang kura-kura. Sang anak telah bertemu. Telah tu kuatkan. Okay, sang arnab telah bertemu dengan sang kura-kura. Sang arnab menyapa sang kura-kura. Kura-kura, ke mana kau nak pergi? Jawab sang kura-kura, aku berjalan-jalan je. Kejap Fazura. Dia ada dua watak. Bezakan suara dua watak Oh. itu. Gunakan kepelbagaian intonasi kita ya. Jadi Okey. pilihlah yang satu suara tinggi, yang satu suara rendah tapi Rendah, konsisten sampai hujung. Kena ingatlah mana Okey. tinggi mana rendah. Kata sang anak, Okey. Okey, sang arnab bertanya, kau nak ke mana kura-kura? Kura-kura pun menjawab, aku jalan-jalan je. Saja ambil angin di dalam rimba ni. tinggikan lagi suara tu. Tinggikan lagi untuk Ya. kura-kura. Tak cukup beza, tak cukup ketara. Tak cukup ketara Okey. Saya kepitkan suara tu sikit. Okey. Kura-kura, kesihan betul aku tengok kau ni. Jalan lambat-lambat. Kura-kura pun menjawab, tak apalah. Dah macam ni kejadian aku. Terima je lah. Aku tak kisah pun. Ish kau ni, jawab sang arnab. Macam ni arnab. Macam ni kura-kura. Aku nak kita berlumba pada esok hari. Aku Sabar nak si kita berlumba esok hari. Macam ni arnab. Macam ni kura-kura. Aku nak kita berlumba besok untuk tengok siapa lagi laju berlari. Lalu si kura-kura pun menjawab, tak payahlah. Aku ni memang jalan lambat pun. Takkan menang punya. Jawab si kura-kura dengan nada yang sedih. Sang arnab tetap menyatakan, tak, esok juga kita akan berlumba di dalam rimba. Aku akan tunggu kau di tebing sungai untuk kita berlumba di depan semua warga rimba. Di depan semua warga rimba. Di depan semua warga rimba. Maka dengan megahnya si arnab beredar dari kawasan itu. Pada keesokan harinya, semua warga rimba menunggu di tebing sungai untuk menyaksikan perlumbaan antara sang arnab dan sang kura-kura. Yeah. Sang kancil yang bijaksana itu menjadi pengadil di dalam perlumbaan untuk menentukan pemenang antara sang arnab dan juga sang kura-kura. Perlumbaan itu akan bermula dari tebing sungai, melalui kawasan rimba dan akan berpatah balik ke tebing sungai tersebut. Selepas itu, sang kancil melepaskan perlumbaan
dan si anak berlari selaju-lajunya untuk sampai ke garisan penamat. Yang berlari itu janganlah berlari selaju-lajunya. Sang anak telah berlari selaju-lajunya. Kederasan. Laju kan? Okey, sang anak telah berlari selaju-lajunya meninggalkan sang kura-kura jauh di belakang. Sang kura-kura pula menapak satu-satu dengan perlahan-lahan. Sang kura-kura pula bergerak satu-satu dengan perlahan-lahan. Setibanya di kawasan pokok, sang arnab melihat di belakang untuk melihat di mana sang kura-kura. Sang arnab berkata sendiri, jauh lagi si kura-kura ni. Baik aku berehat dulu di bawah pokok untuk menghilangkan rasa ngantuk ni. Pasti kura-kura lambat lagi nak sampai. Bagus. Maka si anak melepaskan penatnya untuk tidur. Dengan tidur di bawah pokok. Ya, betul. Sang kura-kura berjalan setapak dan setapak, akhirnya sampai di tempat si anak sedang tidur. Maka sang kura-kura meneruskan perjalanannya perlahan-lahan sehingga ke garisan penamat. Tiba-tiba, sang anak terjaga dari tidurnya dalam keadaan tergesa-gesa. Di dalam hati, sudah pasti si kura-kura ni dah melepasi aku agaknya. So dengan lajunya, sang anak meneruskan perlumbaan hingga ke akhirnya. Dia kena cepatlah cakap. Dia kena cepat cakap, cemas ni. Dia berasa cemas dan dia mula memecut lajunya ke garisan penamat. Sang anak merasa cemas dan dia meneruskan perjalanan dengan lajunya untuk sampai ke garisan penamat. Apabila sang anak tiba di garisan penamat, warga rimba sedang meraihkan sang kura-kura yang menang dalam perlumbaan itu. Dengan rasa sedih dan malunya, sang anak meninggalkan kawasan itu. Secara keseluruhannya, sebagai pengajaran, kita janganlah rasa megah kita janganlah rasa megah dengan apa yang kita ada. Jangan sombong dan jangan memandang rendah kepada orang lain. Itu saja. Terima kasih. Okey, bagus. Jangan memandang rendah kepada kebolehan orang lain ya. Okey, bagus. Jadi itulah. Jadi Puan Fazura telah berlatih menggunakan kepelbagaian suara ya. Ada 3 tadi ya. Yang pertama, kepelbagaian dalam kenyaringan suara. Yang kedua, ya, kepelbagaian dalam intonasi. Jadi suara anak tadi itu dalam, bawah. Tapi suara kura-kura tu tinggi sikit kan. Suara kura-kura tadi kan. Lepas tu kederasan. Jadi ada kat variasi bila part kura-kura cemas tu. Masa cemas je telah cepat pergi berlari ke arah garisan penamat. Tetapi malangnya kura-kura telah sampai dahulu. Maka kalahlah sang anak dalam perlombaan dengan si kura-kura. Kan? Jadi ada kala kita lajukan, ada kala kita perlahankan. Baru ada variasi ya. Variation ya kita panggil ya. Okey, bagus, hebat. Okey, tepukkan kepada Puan Fazura. Tepuk. Okey.
Jadi sekarang saya akan pecahkan anda kepada kumpulan yang lebih kecil dan anda akan menyampaikan dalam kumpulan masing-masing. Dan saya akan pergi dari satu kumpulan ke satu kumpulan untuk melihat suasana kegirangan, keriangan anda bercerita. Okey, saya akan pecahkan kepada kumpulan-kumpulan. Okey, yang ini saya tukar kepada room 2. Okey, Tok T tukar kepada room 1. Alright. Okay, bye. I'll see you in your room. Nampak tak? Okey, saya nak hantar awak ke kumpulan 2. Tak nampak. Baru join. Ada soalan. Ya, awak ni Ya, siapa? Tukarlah nama dulu. Tak jumpa. Saya tak jumpa lah, Kapten. Tak jumpa apa? Tak jumpa function nak tukar nama tu. Ya. Dia nak tukar nama. Dia pakai handset. Kapten. Pakai handset. Okey, tak apa. Saya tukarkan nama awak. Awak nak jadi apa? Beliau. Marah dengan beliau. Jadi sewaktu mereka berjalan dalam hutan mencari makanan, mereka tersempak. Hari ni, okey, yang sudah didengar. Saya pun tokoh sebenarnya, tapi nantilah saya beritahu nama saya. Okey. Okey, pada pagi ni saya nak berkongsi pada anda semua tentang cerita hikayat Melayu iaitu Si Tanggang. Apa? Si Tanggang. Okey. So pada satu hari di sebuah perkampungan terpencil yang berdekatan dengan pelabuhan juga, okey. Ada seorang pemuda yang tinggal bersama emaknya, tinggal berdua bersama emaknya. Okey. Dan pemuda itu merupakan pemuda kampung yang hidup dalam kesusahan, yang hidup dalam kesempitan, yang hidup dalam kemiskinan. Yang mana setiap hari beliau
Setiap hari Tanggang akan diejek oleh penduduk kampung. Setiap hari Tanggang akan diejek. Setiap hari Tanggang akan diejek berulang-ulang oleh penduduk kampung dek kerana kemiskinannya, dek kerana kedanaannya. Okey. Jadi Tanggang berasa sangat down, sangat tidak berkeyakinan, sangat demotivate. Okey. Kemudian Tanggang mengharungi hari-hari yang macam tu. Setiap hari pun macam tu. Okay. Kemudian pada satu hari ada spot. Apabila melihat Spot dan keluarga beliau menyatakan ini adalah masa yang tepat untuk meninggalkan Spot dengan keluarga itu kerana di situlah tempat Spot. Spot sepatutnya membesar bersama keluarga manusia dan dia terpaksa melepaskan Spot. Maka beliau pun menjejak pulang ke rumah beliau kerana beliau teringat yang musim sejuk akan tiba. Maka beliau kena menolong ibu beliau untuk mencari makanan. Jadi dalam cerita ini beliau berjaya pulang ke keluarga beliau, berjumpa dengan ibunya. So macam happy ending. Lepas tu dia teringat yang apabila untuk mencari makanan, bapa beliau akan meletakkan tapak kaki, menandakan itu adalah rumah kita. Jadi di tapak kaki bapa beliau yang lebih besar, Alun meletakkan tapak kakinya, menandakan kini dialah ketua keluarga mereka dan harus melindungi ibunya dan keluarganya. Sekian. Perkataannya ialah konklusi daripada cerita. Pengajarannya ialah walaupun kita kecil, berasa tidak berdaya, kita tidak seharusnya putus asa dan sentiasa berjuang. Laju sangat. Walaupun kita kecil dan tidak berdaya, kita seharusnya tidak berputus asa dan harus meletakkan sasaran dalam hidup kita dan mengambil tanggungjawab. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Tergamam dengan Kristen cerita. Oh, ni cerita macam bukan orang Melayu kau cerita Kenapa? Transit. Ya, tak. Intonasi suara dia macam bukan orang Melayu bercerita lah. Macam orang bangsa lain bercerita bahasa Melayu Tapi tak apa. Ya, betul. Betul. Ya, orang lain, orang Melayu cerita macam saya lah, cerita guna bahasa macam kita lah kan, lenggok bahasa dia. Cuma nak bagi tahu cerita Good Dinosaur. I rasa ada orang dah tengok The Good Dinosaur. It's a good dinosaur. It's a good movie. Best cerita dia. Is that a Disney movie? I think it's Pixar. Animation. Animation Pixar. I think it's Pixar. Pixar. Okay, Pixar. All right. No, I haven't seen that movie. I'm going to watch that movie, The Good Dinosaur, yeah? Yes. So, what's his name just now? The small dinosaur? Arlo. It's an Apatosaurus. It's a dinosaur yang leher panjang. Yeah. So when he put his foot into the large footprint of his father's, his late father, that means he has taken over the responsibility of his father, yeah? Yes. Okay. So don't run away from responsibility, yeah? Yes. Yeah. Okay, good. Good story. Okay. Semua tepuk kepada Kristen. Tepuk. Well done, Kristen. Okay, siapa mula nak mencuba selepas Kristen? Lisa Diana ke? Tok T ke? Bill Shankly? Siapa mula? Come on, guys. Who's turn? Maknya pun berkata, Tanggang, ini ibu Tanggang, ibu bawakan makanan kegemaran Tanggang. Tanggang, ini ibu Tanggang. Maka Tanggang pun bersifat sombong dan angkuh dek kerana isterinya di sebelah. Takkanlah, mana mungkin seorang yang miskin merupakan ibu kepada seorang yang kaya. Tanggang beranggapan sebegitu. Maka kerana malu dengan isterinya,
Tanggang pun berkata, "Kawan, panggil semua yang lain, bawa usir wanita ni keluar dari kapal aku sekarang." Maka jawab ibunya, "Tanggang, mak tak reda setitik susu pun." Syazwan. Kau punya arahan tu tak ada macam kasar pun. Tak ada macam keras pun. Arahan Oh, kau ya ke? tu. Ah. Okey, lagi sekali yang arahan tu Okey. Maka selepas daripada tu, Tanggang pun memanggil pengawal-pengawal dalam kapalnya. Menjerit memanggil pengawal di kapalnya. "Pengawal, sini, semua sini. Usir cepat perempuan tua ini daripada kapal ini sekarang." Maka pengawal tersebut semua berkumpul untuk mengusir perempuan tua ini, iaitu ibunya. Maka pada saat tu, pada waktu tu, ibunya berkata, "Tanggang, mak tak sangka jadi macam ni. Tanggang telah tidak mengutarakan janji Tanggang untuk menjaga mak, untuk mengubah hidup kita. Tanggang, mak sangat kecewa dan aku tidak halalkan setitik susu semua pada kau, Tanggang." Dan maknya pun menyumpah Tanggang, "Dengan ni, aku sumpah kau, Tanggang, menjadi batu." Ya. Kemudian selepas maknya menyumpah Tanggang, tiba-tiba guruh berdentum-dentang. Kilat sabung menyabung. Dan kapal itu pun, walaupun kapal itu berhenti, tapi kapal itu berayun terhuyung-hayang dan berayun ke kiri ke kanan dengan kuatnya. Maka saat itu turun hujan lebat dan Tanggang menjadi batu. Tanggang menjadi batu keras dengan posisi yang kelihatan macam ni. Mungkin macam itulah. Okey, jadi itu saja cerita saya pada pagi ini, dan pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni adalah, satu, kita jangan lupa daratan. Okay. Kita nombor satu, kita jangan lupa daratan. Jangan tu kuat. Kita jangan lupa daratan. Kita jangan lupa daratan. Itu yang pertama. Nombor dua, kita mesti dan wajib untuk mentaati kedua ibu bapa kita. Kita mesti dan wajib mentaati kedua ibu bapa. Kita mesti dan wajib mentaati kedua-dua ibu bapa kita untuk kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan diberkati oleh Tuhan, dunia dan di akhirat. So, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Ya, Syazwan, kau ni nama apa? Nak tukar ni? Aku tukarkan. Okey, boleh Captain, saya letak nama tokoh boleh Captain? Tokoh lah, apa dia? Saya nak letak ni lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow. Sebab speechnya Captain, boleh Boleh je. Boleh. Okey, bagus. Cuma kepelbagaian suara tu kurang. Itu saya tolong tadi tu ya. Jadi ada kalanya kita nak kuatkan kenyaringan suara kita. Ada kala kita nak bezakan intonasi. Ada dua watak. Satu watak tinggi suara, satu watak rendah suara dia kan. Lepas tu bila cemas kita nak cepatkan kederasan kita. Okey? Okey, bagus. Satu cerita yang menarik. Seterusnya siapa pula nak mencuba? Siapa pula nak cuba? Tony ke, On Jaafar ke, KJ ke, siapa pula? Upin ke? Upin lah. Tony. Tony ada ke? Tony? Ada, Tony ada. Okey, Tony dululah. Okey. Kenapa macam sekali? Permintaan Upin. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tokoh PM tepi ya. Tokoh PM tepi ya. Okey, Tony. Sekejap. Kamera. Alright. Ada tadi cerita apabila
apabila pilot tersebut hendak memberhentikan kapal tersebut, iaitu menekan brake, ia perlu mengambil masa 1 jam hingga 2 jam. Dah diam semua orang. Kejadian sebenar Titanic ini telah diadaptasi into a movie called Titanic, dan kalau cerita ini mengisahkan tentang sebuah kapal RMS Titanic yang telah tenggelam ke dasar laut. Itu sahaja. Terima kasih. Apa pengajarannya? Pengajarannya pengajarannya maybe captain yang memandu kapal tersebut harus harus foresee apa yang akan jadi kat depan. So kalau dia sudah nampak dengan terlebih awal bongkar ais tersebut, jadi kapal tu tidak tenggelam. Dia boleh mengambil langkah untuk mengelak pelanggaran. Dia boleh mengambil langkah untuk mengelak pelanggaran. Untuk mengelak pelanggaran dan mengambil pencegahan awal daripada kapal tersebut daripada berlanggar dengan bongkar ais. Seperti jadi kita perlu untuk pengajarannya kita perlu untuk sentiasa mengenal pasti risiko-risiko yang ada potensial risiko potensi dalam setiap situasi yang kita hadapi atau bakal hadapi. Ya, okey, bagus. Okey, tepuk. Sebenarnya ada 2 lah pengajaran dia, Titanic. Pertama, safety. Kita kena mengenal pasti semua risiko yang ada sekeliling kita, depan, belakang, tepi, kiri, kanan, supaya kita boleh mengambil langkah-langkah untuk mengelak risiko tersebut. Yang nombor 2, kita jangan terlalu yakin dengan apa yang kita sedang lakukan ataupun kenderaan yang kita naiki. Kerana Titanic pernah dikatakan sebagai kapal yang tak mungkin boleh tenggelam. Tapi dalam pelayaran pertamanya telah tenggelam, kan? Jadi yang ketiga, kita jangan menduga kuasa Tuhan lah, maksudnya kan? Ya, kita jangan menduga kuasa Tuhan kan? Kuasa Tuhan apa pun boleh berlaku. Yang kata tak boleh tenggelam pun boleh juga tenggelam, kan? Ya. Okey, tapi kalau kita nak gunakan sebagai cerita korporat, ya, cerita korporatnya adalah kita sentiasa berwaspada risiko sekeliling kita dan mengambil langkah untuk kita menangani risiko-risiko tersebut sebelum ianya berlaku, kemalangan berlaku. Okey, bagus, Princess Diana. Jadi ingat kepelbagaian suara ada 3 volume, tone as well as the speaking rate. So please use all 3 when you speak so that there's a variation in your speaking. Alright? Okay, well done, Princess Diana. Bagus, hebat. Okay, seterusnya siapa pula? Bill. I think it's your turn, Bill. Sudah, Cik. Sudah. Okay, siapa lagi belum? Betty sudah. Toti sudah? Belum. Okay, Toti pula ya. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi.
Okay, hari ni Tok T nak cerita satu cerita yang best tau. Kisah dia Pak Pandey dengan Mak Andeh. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami isteri bernama Pak Pandey dan Mak Andeh. Okay, mereka mempunyai seorang anak. Mereka sangat sayang akan anak itu. Pada satu hari, Mak Andeh hendak pergi ke ladang. Dan dia memesan kepada Pak Pandey. Mandikan anak itu dengan air suam ya Pak Pandey. Pak Pandey pun mengangguk tanda faham. Lepas itu Mak Andeh pun pergilah ke ladang. Apabila anak mereka terjaga, Pak Pandey segera menyediakan air mandian dengan memasak air dalam kawah. Sebaik saja air itu mendidih, Pak Pandey mendukung anaknya, lalu masukkan anaknya dalam kawah yang berisi air panas itu. Apa lagi? Anaknya terus menyeringai apabila direbus dalam air yang panas itu. Pak Pandey sebaliknya gembira melihat kelakuan anaknya itu. Lalu Pak Pandey pun bersungguh-sungguh memandikan anaknya itu. Tak lama lepas tu, Mak Andeh pulang ke rumah. Lalu dia melihat Pak Pandey melakukan perbuatan itu kepada anak mereka. Mak Andeh pun meraung sekuat hati. Pak Pandey, anak kita. Apa yang Pak Pandey dah buat ni? Kemudian Pak Pandey berkata, mengapa Mak Andeh bercakap macam tu? Tak tengok ke anak kita ni gembira mandi air panas? Jadi baginda memerintahkan pembesar istana yang diketuai oleh Tun Mamat, untuk menghantar utusan peminangan tersebut. Jadi mereka bawa banyak sangat hadiah untuk Tuan Puteri. Dan mereka merentangi pelbagai rintangan untuk sampai ke puncak gunung. Tetapi sampai di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan nenek kebayan. Mereka bertanya dengan nenek kebayan tu, nenek, boleh saya tahu kat mana Tuan Puteri Gunung Ledang bersemayam? Jadi apa yang diberitahu oleh nenek kebayan tersebut, Puteri bertanya mengapa mereka ingin berjumpa dengan puteri tersebut. Jadi setelah diberitahu oleh Tun Mamat mengenai keinginan Sultan Melaka untuk beristerikan Puteri Gunung Ledang, Puteri Gunung Ledang telah mengemukakan 7 syarat untuk peminangan tersebut. Telah mengemukakan 7 syarat. Ya, Puteri Gunung Ledang telah mengemukakan 7 syarat kepada Telah tu kuat. Telah. Puteri Gunung Ledang telah mengemukakan 7 syarat. Puteri Gunung Ledang telah mengemukakan 7 syarat untuk mengawini beliau. Syarat yang pertama, jambatan emas daripada Gunung Ledang ke Istana Melaka. Syarat yang kedua, jambatan perak pula daripada Gunung Ledang ke Istana Melaka. Syarat yang ketiga, 7 dulang hati nyamuk. Syarat keempat, 7 dulang hati hama. Dan syarat kelima, 7 tempayan air mata anak dara. Dia cari anak dara, bukan mak dara. Dan last sekali dia nak semangkuk darah anak kepada Sultan Melaka masa ketika itu. Jadi Tun Mamat membawa kabar berita itu kepada Sultan Melaka dan Sultan Melaka sangat terkejut mengenai 7 syarat yang dikemukakan oleh Puteri Gunung Ledang tersebut. Tetapi
Sultan Melaka tetap ingin berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang dan beliau mencuba sedaya upaya untuk memenuhi 7 syarat tersebut. Okey, jadi apa yang berlaku, syarat yang terakhir iaitu syaratnya semangkuk darah anak kepada Sultan Melaka tidak dapat dilaksanakan kerana tidak dapat dilaksanakan kerana Permaisuri Melaka ketika itu Tun Teja dan juga anak beliau Sultan, anak kepada Sultan, dan dia sangat mengasihani anak mereka. Jadi Puteri Gunung Ledang dan Sultan Melaka tidak dapat berkahwin disebabkan oleh 7 syarat yang dikemukakan oleh Puteri Gunung Ledang. Begitulah kisahnya. Betul. Apa pengajarannya ni? Pengajarannya, jangan buat harapan tinggi menggunung. Okey, kita dah ada apa yang di depan mata, kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Okey. Okey, bagus. Bagus. Okey, jadi satu tepukan kepada Tan Boon Hyong. Okey, bagus, tepuk. Okey, saya suka dengar Tan Boon Hyong bercerita, pandai bercerita dan ada gaya, intonasi, semuanya ada ya. Cuma saya bantu tadi sikit-sikit tadi untuk kita menambah kepada kepelbagaian suara. Bagus, Tan Boon Hyong. Okey. Dan siapa pula cuba Upin? Upin lah sebelum Upin pergi ke mesyuarat Boleh. Okey, satu tepukan untuk Upin. Tepuk. Okey, Upin. Okey, terima kasih semua. Sama. Pada kali ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman adik saya Ipin bertemu dengan seorang lembaga. Lembaga. Era ada kat sini kan? Menarik ni, menarik. Bagus. Pada malam kemarin, tepatnya pada pukul 11 malam, adik saya Ipin masih lagi tidak tidur kerana sibuk mengemas mainan yang bersepah di ruang tamu. Okey. Saya Upin memang telah pun mengantuk di kala itu, di ketika itu. Jadi saya telah pun tidur dulu. Saya telah tidur dahulu. Saya telah pun tidur dahulu. Telur. Okey. Jadi Ipin telah pun menceritakan kepada saya. Ipin telah menceritakan kepada saya. Ipin telah menceritakan kepada saya pada keesokan hari yang mana dia telah ternampak seorang lembaga di dapur. Okey. Mesti opah. Terus. Mengikut ceritanya, spoiler. Mengikut ceritanya, Ipin ternampak lembaga ini sedang duduk di meja makan. Tetapi membelakangi dia. Dalam sama-sama keadaan ketika di dapur ketika itu, Ipin tidak dapat memastikan siapakah lembaga itu. Ipin tidak dapat memastikan. Ipin tidak dapat memastikan siapakah lembaga itu pada waktu itu. Jadi Ipin telah mencuba untuk mendekati lembaga itu dari belakang. Tiba-tiba saat Ipin merapati lembaga tersebut menoleh ke belakang dengan mata yang merah menyala.
Mata yang merah menyala. Mata yang merah menyala. Ipin pun terkejut. Lantas Ipin berlari masuk ke dalam bilik dan bersembunyi di dalam selimut. Okay. Tidak lama ia merasakan selamat. Ia berhenti dengan termengah-mengah. Kemudian anjing tersebut melalui sebuah titi untuk menyeberangi sungai. Ketika ia menyeberangi sungai, ia menjenguk ke dalam sungai dan sangat terkejut apabila melihat seekor anjing lain sedang menggogong sepotong daging yang lebih besar. Ia tak tahu bahawa itu adalah bayang-bayangnya sendiri. Dan dalam hatinya dia berfikir untuk anjing itu tidak tahu ya, itu adalah bayangan dirinya sendiri. Anjing itu tidak tahu bahawa bayangan itu adalah dirinya sendiri. Jadi, tanpa berfikir panjang, ia pun menyalak dengan anjing yang dilihatnya di dalam sungai itu. Namun, malang baginya, sebaik saja ia membuka mulut, daging yang sedang digigit oleh anjing itu terjatuh ke dalam sungai. Dan anjing ini merasakan sangat menyesal. Anjing ini merasakan sangat menyesal. Anjing ini merasakan sangat menyesal dengan apa yang dia telah lakukan. Akhirnya, anjing liar itu terpaksa pulang dengan kelaparan. So, anjing liar itu terpaksalah pulang dengan kelaparan. Anjing liar itu terpaksalah pulang dengan kelaparan. Pengajaran dekat sini, bersyukurlah sentiasa dengan apa yang kita ada dan jangan bersikap tamak kerana tamak boleh merugikan diri sendiri. Kerana tamak boleh. Kerana tamak itu boleh merugikan diri sendiri. Terima kasih. Okey, bagus. Cuma kepelbagaian suara tu boleh ditambah lagi. Cari peluang-peluang untuk kita pelbagaikan suara kita ya. Okey, bagus. Ada lagi? Siapa belum lagi kumpulan ni? Boris belum kan? Belum. Okey, Boris Becker. Tepukkan untuk Boris Becker. Assalamualaikum. Pada pagi ini, saya akan menceritakan tentang satu hikayat. Saya akan menceritakan berkenaan satu dongeng ataupun hikayat rakyat. Cerita Pak Kaduk. Pak Kaduk. Okey. Cerita ini pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu, ada seorang penduduk yang bernama Pak Kaduk. Okay. Pak Kaduk ni tinggal di satu kawasan di Melaka dan melakukan kerja menangkap ikan macam nelayan lah dan juga mencari rotan. Ke Pak Kaduk cerita Sungai Perak ni? Dia cerita Melaka Zaman Sultan Melaka lah, tapi saya tak sure Perak Melaka. Okey. Okey. Jadi Pak Kaduk ni mempunyai satu kegemaran, iaitu untuk menyabung ayam. Pak Kaduk banyak menghabiskan masa dia untuk menyabung ayam. Habiskan masa. Pak Kaduk banyak menghabiskan masa dia untuk menyabung ayam. Pada satu hari, Pak Kaduk ni melihat seekor ular sedang menggogong sebiji telur ayam, lalu telur ayam tersebut ditinggalkan oleh ular tersebut. Pak Kaduk terus mengambil telur ayam tersebut dan dieramkan oleh ayam ternakannya. Telur tersebut akhirnya menetas dan menjadi seekor ayam sabung yang cantik dan handal yang dinamakan Biring Sikunani. Ayam ini sentiasa menang dalam semua pertandingan sehingga penduduk merasa takut untuk bersambung ayam dengan Pak Kaduk. Hingga semua penduduk takut untuk bersambung ayam dengan ayam Pak Kaduk. Ya. Ulang balik. Semua penduduk takut bersambung ayam. Semua penduduk takut untuk bersambung ayam dengan Pak Kaduk. Dengan Pak Kaduk.
Okey, berita kehebatan Pak Kaduk bersabung ayam telah mendapat makluman daripada Baginda Sultan. Baginda Sultan Telah disampaikan kepada Baginda Sultan. Bukan dimaklumkan. Bukan memaklumkan. Telah disampaikan kepada Baginda Sultan. Baginda Sultan lalu memanggil Pak Kaduk untuk datang ke istana di dalam badan burung gagak. Selepas puas minum air tersebut, akhirnya dapat menyambung ayat. Lantas dengan penuh debaran Pak Kaduk pun tiba hari pertandingan, Pak Kaduk pun terus ke istana. Kapten, buat habis, Kapten. Semua habis. Semua dah habis, Tuan. Semua habis. Tunggu sekejap. Kumpulan 1 masih lagi cerita pasal cerita Pak Kaduk. Sekejap panjang pula Pak Kaduk. Baru 4 Sultan panggil untuk sambung ayam. Siap. Kejap. Okey. Pulang dengan keadaan kecewa. Jadi pengajaran pada cerita ini adalah janganlah kita mempercayai setiap satu janganlah kita mempercayai setiap satu perkara tersebut sehingga kita dapat berfikir dengan panjang apakah kesan daripada kejadian tersebut sekiranya berlaku. Itu sahaja cerita saya pada hari ini. Terima kasih. Lepas tu baru Pak Kaduk tu lari ke Perak. Bukan macam tu ke? Tak tengok cerita dia. Sebab sumpah orang Sungai Perak tak boleh makan ikan tapah tu lah. Itu memang Pak Kaduk tu. Pak Kaduk, tapi kalau saya setahu saya dia daripada Melaka dia lari ke Perak macam tu lah. Dia kalah sabung lepas tu dia pergi ke Perak kan. Mungkinlah juga sambungan cerita dia kat Sungai Perak pula. Mungkinlah juga kan. Okey. Jadi ini satu lagi keburukan berjudi lah, ya. Jangan bertaruh dan jangan berjudi, kan? Ya. Okey. Semua dah habis ke? Semua dah habis. Okey, bagus, syabas. Kita kembali ke ruang utama kita. Okey, jadi semua dah bercerita, macam-macam lah kita cerita. Cerita pasal kokora lah, ada tikus bandar, tikus kampung ada, cerita Upin, cerita Ipin nampak lembaga lah, cerita macam-macam lah cerita kita dengar ni. Kan? Cerita Pak Kaduk pun ada, cerita Puteri Gunung Ledang pun ada, cerita Titanic pun ada. Ya? Okey. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana anda semua telah dapat bercerita dengan berjaya. Dan cara anda bercerita pasti sudah bertukar. Kalau banyak bezanya daripada dulu, saya haraplah. Kalau dulu kita bercerita, bosan anak kita mendengar. Dia kata daddy tak pandai bercerita, mami tak pandai bercerita dan sebagainya. Saya harap kali ini apabila anda bercerita, maka anak anda akan berkata pula, oh pandailah daddy cerita, nak lagi? Oh mami cerita best lah, satu lagi cerita. Kan? Yang sebelum ni, baru 3 perenggan dah tidur dah. Sebabnya amat membosankan. Okey, jadi kenapa ianya lebih menarik? Kerana kali ini anda telah menggunakan vocal variation. Ya, anda menggunakan kepelbagaian suara dalam bentuk volume, tone and speaking rate. So that is what you have learned this morning. Right, so whenever you present, remember your hand gestures, your advanced hand gestures, and then also remember to incorporate your vocal variation. And I am very sure and I guarantee that your presentation will be a winning presentation. Satu, pembentangan yang berkesan dan dapat memujuk audiens anda, pengurusan anda untuk
menerima cadangan anda. Itu tujuan kita belajar setakat ini. Okey, masa sekarang 10.32, 10.32. It is time for us to take a break until 11. Okay, so we'll take a break now until 11. Jadi apabila saya bilang 1, 2, 3. Saya minta anda semua menjerit. Nak nasi lemak. Okay. Nak nasi lemak. Okay, get ready. 1, 2, 3. Nak nasi lemak. Okey, harapnya anda bolehlah berjumpa dengan nasi lemak pada pagi ni ya. Okey. Jumpa pukul 11 nanti ya. Okey, bye-bye. Bye everybody. Bye Era. Bye Betty. Bye Said Mota, KJ, Bill, Shankly, Era, Fazira, Fazura. Semua. Bye-bye. Jumpa nanti ya.